Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video sembang lembat di Amans, yang mana hari ini kita akan berbincang mengenai siri iPhone 12. Betul. Yang baru saja dilancarkan malam tadi di acara digital Apple Keynote. Bersama dengan saya hari ini adalah Andrew daripada Nextrif, Fazli dan juga David Sarudin. terdapat 5 produk secara jumlahnya yang dilancarkan malam tadi, iaitu Apple HomePod Mini, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. Yang mana pada kesemua produk ni yang paling menarik pada saya adalah iPhone 12 dan 12 Mini saja, sebab iPhone 12 Pro dan Pro Max ni nampak macam gimmick saja. Lagi-lagi dengan sensor LiDAR. Cakap orang gimmick, aku pakai OnePlus. Tak adalah, sebab apa? Kali ni kita akan cakap sikit sebab lepas ni kita akan kembangkan lagi 12 Pro dan 12 Pro Max ni gunakan sensor LiDAR untuk mengoptimasikan lagi rakaman video dan kamera, yang mana macam gimmick phone Android yang letak sensor ataupun lensa portrait lah, lensa makro dah, yang macam tak ada function pun. bagi saya macam benda paling menarik sekali dengan kita cakap tentang iPhone 12 Pro Max dulu kan. Ada perubahan dari segi saiz-nya lah, daripada 6.5 kepada 6.7 kan. And dia kata bezel dia tu lagi kecil daripada siri-siri yang sebelumnya. Nampak gimmick? Nampak gimmick? Tapi Bukan gimmick. That's not how gimmicks are. tapi Kita akan pertahankan Apple. sebab kita ni sokong Apple je semua. Tapi notch tu still dia tak kecilkan lagi. Betul, Skrin sama. depan. Face ID, Tapi perubahan dari segi, kalau tengok dulu macam dia punya screen is a bit curve dekat tepi kan. Tapi kali ni dah flush flat. Dan technically dia masuk dalam aluminium frame tu kan. Ya, betul. So dia tak membonjol keluar macam iPhone 11 ni, 11 Pro Max. So rasanya lagi tak vulnerable macam dulu, macam iPhone 11. Tapi at the same time dia kata glass dia antara yang paling kuat yang dia pernah buat, which is nama dia Ceramic Shield. Ceramic Shield. Yang tu 4 kali lebih something. Ceramic Shield pun yang buat glass tu still Corning. Corning juga. Beza ke dia? Ya, betul. Jadi ni sebenarnya kalau interestingly, kalau korang nak tahu sejarah pasal Corning glass yang kita gunakan pada kesemua peranti bintang, sebenarnya tahun 70-an dia orang buat. Lepas tu kata kita tak tahu nak buat apa dengan kaca yang nipis ni. So one day bila Apple kata we are looking for something untuk telefon, dia kata kita ada benda ni dah over 30 years tak ada orang pakai, dan gunakan pertama. Jadi ini mungkin pertama sekali dalam sejarah tak ada Corning Gorilla Glass pada sebuah iPhone. Ya, betul. Dia Hanya terus- Ceramic Shield. Ceramic Shield saja. Tapi kata Corning juga buat Sebab tadi ada baca laporan pada The Verge, sebenarnya Ceramic Shield tu adalah daripada Corning juga. Okey. Dia masih lagi kaca tetapi dengan sedikit komponen-komponen seramik. Ceramic. Tapi cakap pasal Nanoparticle. seramik ni, sebenarnya phone Android dah lama dah pakai seramik, cuma kat panel belakang lah. iPhone dia letak seramik kat panel depan. Tapi kalau tak silap masa presentation tu dia ada sebut kaca dia orang daripada Corning. Oh, ada sebut? Ada sebut, ada sebut. Bagus lah tu kalau sebut tu, sebab at least dia still mengaku benda tu kaca. Okey. Tapi cuma yang tak pasti betul ke tak rasa. Setakat ni kita tengok pada iPhone 11 pun jatuh sekali pun dah retak berderai dah. I mean glass will break. Itu yang orang selalu cakap. So tapi yang kelakanya yang dikata 4 kali lebih tahan lasak bila jatuh. Bila jatuh kata 4 kali lebih banyak peluang supaya dia tak pecah. So Bukan 4 kali jatuh lah. apa? Okay, dia ada pengalaman peribadi Ada satu peranti dikeluarkan oleh seorang pesaing kepada Apple, digunakan kaca, dia kata paling tahan lasak pernah digunakan. Saya dah telefon tu, dia jatuh sekali je. Pecah. Sekarang dah pecah. Saya tak nak cakap daripada mana pengeluar tu, tapi dah pecah retak. Saya macam tu cakap, kalau yang ini pun jatuh sekali pecah, saya tak percaya lah dengan marketing. Ini yang pesaing pakai service test punya. Ada cakap Yang mana juga dalam pengeluar yang sama yang buat Ceramic Shield. Jadi adakah service test dengan Ceramic Shield ni sama je tapi nama berbeza? Tapi apa pun, biasanya orang yang beli iPhone yang mahal ni tetap akan lindungkan skrin ataupun peranti dengan kerangka. Sebab yelah, beli mahal takkan nak pakai bogel macam tu je kan. Tak sayang kan. Tapi itu tak penting, rekaan dia yang penting. Kembalinya rekaan klasik, bukan kuno rekaan klasik iPhone 4 yang bersegi. Saya secara peribadi merasakan itulah satu tindakan yang baik. Pasal kita dah ada beberapa mock-up unit yang kalau kau ingat video kita orang buat dulu kan. Saya kata waktu tu kalau sekali tengok macam tak comfortable, tapi bila kita dalam tangan, benda tu sebenarnya comfortable kerana sisi dia rata, nak pegang lagi solid. Saya ada 11 Pro Max yang saya pakai awal dulu.
Saya rasa pasal bila dia melengkung, jumlah permukaan tangan kita melekat pada tu sebenarnya sikit, menyebabkan saya kena beli casing, saya tak nak terjatuh. Betul. Jadi in a way kalau dari segi comfort dan secure dalam tangan, ini rasa lebih baik. Cuma saya sekarang confused dengan Ariel. Pasal kita tahu walaupun iPhone 4 ialah rekat ikonik, bila orang buat poll atas talian semua mengatakan inilah rekat yang paling cool, ini yang mungkin terakhir direka oleh Steve Jobs, jadi orang nak reka rekat tu balik. Constantly ini tahun ke-10 iPhone 4 dirancangkan. Macam demi 10 tahun tu dia gunakan balik rekat yang sama. Tapi kita kena ingat masa iPhone 4 keluar ada antena gate. Betul. Dan apabila kita tahu juga bila kita ada 5G, antena adalah penting. Kita tak tahu macam mana performance dia dengan rekat yang sama, atau ada akan berlaku atau tidak, atau mereka belajar daripada kesilapan 10 tahun yang lalu. Tapi cakap pasal antena gate ni kan, dekat iPhone 12 di pasaran Amerika Syarikat saja, dia ada tertingkap kecil untuk bujur di sisi untuk millimeter wave punya 5G. Yang mana kalau dia terpaksa buat tertingkap kecil di situ, kalau pakai casing ke apa semua, pegang dengan tangan pun, tak ke tertingkap terus terlindung. Macam mana nak dapatkan millimeter wave yang terlampau sensitif? Saya pun tak tahu sebenarnya. Ini adalah benda misteri pasal kita Tak ada orang hands on lagi. Kita tak ada orang hands on. Kita juga tidak ada akses kepada teknologi 5G sekarang. Millimeter wave. Millimeter wave lah, apa lagi pasal kita tahu dekat Malaysia most of the KJ telco hanya menguji sub-6, ada satu atau dua je guna millimeter wave. Saya tak arif dengan benda ni. Jadi kita harus menanti November lah nanti apa akan jadi dengan orang yang beli model yang ada millimeter wave, sama ada akan ada second generation of antenna gate ataupun tidak. Kalau tak, Steve Jobs kena datang balik nak kena explain antenna gate tu. Kesian. Salah pegang phone. Salah pengguna, bukan salah Apple. Tadi Andy nak sebut something Sebab masa mula presentation tu mungkin yang you sebut jugalah, dia ada tertingkap kecil tu kan. Dia orang kata dah settle. So kita tengoklah macam mana kalau betul ke tak. Kalau memang tak ada masalah dengan signal, saya rasa takkan ada masalah sebab Apple is a lot of things, tapi bila there are some things that they do very well, and I rasa ini takkan jadi masalah. Power. Apa? Tapi betul tu, sejak tahun lepas Apple dah mula mendengar kata-kata pengguna. I mean, dengar, tak tahulah dengar ke tak, tapi rasanya dengar lah. Sebab kebanyakan benda yang kita tak suka, pengguna tak suka, dia improve sikit demi sikit. Contohnya untuk 12 Pro dan 12 Pro Max menggunakan bahan binaan stainless steel, selain daripada aluminium dia gunakan pada 12 dan 12 mini. Surgical grade. Itu pun boleh kata gimmick lagi. Tapi tak tahu lah, sebab pengalaman sendiri yang tengok pengguna iPhone 11 dan ahli keluarga yang sendiri pakai iPhone 11 ke semua, still dia tak pakai casing, dia tak boleh bend, calar. So apa yang Ada tak dent je rasa je semua, sama je. Saya dah gunakan setahun 11 Pro Max. Memang kotor. Ya, betul. Dia letak surgical grade ke non-surgical grade ke aluminium grade ke military grade ke, yang penting metal will be metal. Dia memang akan tarnish, dia memang akan ada oxidation. After a while, ni dah setahun saya pakai, kalau tak tahu boleh kamera boleh pick up atau tidak, dia memang dah discolored dan agak kotor. Dan ini adalah sebuah peranti yang dah pakai casing 99% of the time. Saya tanggalkan hanya untuk video pasal tak boleh tunjuk casing. Itu saja. Jadi yang ada casing pun dia kotor. So Jadi kita tak tahulah bahan binaan baru ni macam mana. Okey, kita dah cakap pasal bahan binaan, dah cakap pasal rekaan. Mari kita cakap sedikit pasal screen sebelum kita masuk lagi dalaman seperti kamera dan chip pemprosesor. Okey, screen semua iPhone OLED. Dia ada lagi LCD. Yeay. Tapi OLED tapi 60Hz je. Mana promotion kan? Banyak rumours kata promotion. dengar banyak pasal promotion. Saya ada screenshot yang leak gambar enable tu kan. Saya ada teori bahawa lepas dia tengok apa yang berlaku terhadap kesemua peranti Android yang gunakan 120Hz dan juga ada 5G at the same time, kita sendiri dah uji dekat Malaysia. Ya, betul. Kalau dapat SOT 5 jam tu dah rasa macam luxurious. Tapi most of the time Fahim pun tahu kan, bila pakai 5 jam tu tak mencukupi. Betul. Dan untuk Android tak cukup, tapi iPhone cukup ya, bateri dan kecil. kita juga tahu bahawa iPhone tidak terkenal dengan saiz bateri yang besar. Jadi rasanya fungsi itu dimatikan ada last minute untuk mengelakkan berlaku masalah di mana orang claim, alamak tak tahan, what's the point. So dia stick 60. Tapi Apple terkenal dengan promotion yang boleh suai adaptif dekat iPad dia orang. Kalau dia implement adaptif dekat iPhone, tak ke boleh jimat bateri juga? Sebagai orang yang guna sebuah peranti yang adaptif, saya dah gunakan Oppo Find X2 Pro adaptif, saya dah gunakan juga Note 20 Ultra adaptif dan juga Fold 2 adaptif.
To be honest, adaptive pun saya rasa perbezaan antara dua mode sama ada adaptive atau tidak probably get 30 minit je lebih. Kalau cakap pasal personal punya opinion, kalau kalau dah ada screen 120 kan, kenapa nak pakai 60? Memanglah dia punya power usage is lesser daripada pakai yang full high refresh rate, tapi what's the point kalau kau just disable benda tu, kau beli mahal tapi kau disable feature tu. Betul. So macam tak ada function lah. Tapi apa rasa tentang 60? Saya orang yang saya rasakan, saya ada orang yang firmly in the camp of 60 dah cukup. Pasal at the end of the day saya lebih mementingkan bateri dan saya boleh pakai, dan smoothness tu sebenarnya saya tak pakai most of the time. In fact, kalau saya rasakan, kalau bagi saya option, saya lagi pilih 90. Pasal 90 saya tengok dekat OnePlus dulu kan, dah memadai. Kenapa nak go 120? Tapi saya memang terkenal dengan orang yang agak reluctant dengan benda baru. Dan jika benda tu menyebabkan benda yang lebih penting iaitu hayat peranti terkorban, what's the point? Andrew macam mana pasal screen? Pasal screen ni, apa yang saya baca sebelum ni, early in the year memang dia orang cakap iPhone ni akan ada promotion, ada display. Tapi bulan September, Ogos macam tu mula keluar report baru yang tahun depan je dia orang akan dapat. So I rasa ni my personal prediction, dia orang akan remove the notch and then make it promotion display. So it will be a bigger leap, and then bagi dia orang lebih alasan untuk upgrade telefon dia orang. Because promotion is too much kan for this year. So maybe next sebab year. dia orang dah tukar design luaran, so maybe dia orang tak nak take two steps, take it one step at a time, tengok reaksi pengguna, and then lepas dia orang dah guna telefon 5G akan guna lebih banyak bateri. So mungkin they can set their expectation untuk manage it better, and then dia orang takkan nak cakap bateri ni teruk tak best Dia the same conspiracy theory pasal full juga lah. Dia kata last year Samsung dah ada teknologi untuk full screen macam kat Fold 2. Dah ada teknologi nak guna screen depan full. Tapi hanya this year dia pakai full pasal nak bila orang beli daripada Fold 1 ke Fold 2 nampak that technological leap. It's always been there, cuma buat apa kita tunjuk sekarang kalau kita boleh untuk next year untuk menjual peranti lebih baru yang lebih baik. Lepas tu lagi tu iPhone pun terkenal dengan response rate yang dah cukup lancar berbanding 60Hz biasa pada Android kan. Jadi dengan iOS 14 punya animasi, peralihan animasi semua memang mungkin pengguna tak akan rasa begitu banyak beza antara refresh rate tinggi dengan tak ada refresh rate tinggi, sebab response rate dia tu memang dah cukup padu. Pasal Fazli ni kalau korang nak tahu, dia insan terpilih sikit. Pasal dia dah gunakan Asus ROG Phone 3 160Hz. Jadi dia punya pendapat dia punya dunia dia macam terlampau sikit. So adakah tak ada high refresh rate membuatkan Fazli rasa tak nak beli dan menyebabkan ini adalah tindakan yang tidak betul? Kalau nak cakap pasal high refresh rate, memang kalau pengalaman daripada guna ROG Phone 3 daripada 120Hz, daripada 60, 90, 120 sampailah 144, sampailah 160Hz. Paling best pakai just 120 je. Sebab kalau pakai atas daripada tu akan rasa macam penat gila mata nak tengok animation. Bukan nak kata benda tu is a bad thing, tapi kalau nak pakai yang high refresh rate sampai macam tu, better on gaming je. Sebab kita tahu kita pakai dalam 2 jam macam tu je. Kalau less than that, rasa macam telefon murah dah lepas tu. Telefon murah. Bila pakai yang 60Hz, Apple tak announce promotion display macam this phone is cost like RM5,000. Why it doesn't have that? So masalahnya ialah 60Hz refresh rate tak cukup bagus. Tak cukup baik. Yes, I setuju, tapi hanya kalau you pernah guna telefon 120Hz. Betul. 120Hz atau 90Hz. I pun rasa begitu. Tapi bila review telefon 90Hz, 120Hz, best, sedapnya. Tak boleh pulang kepada 60Hz. So bila pulang ke 60Hz tak best lah. Tapi 2-3 hari lepas tu dah biasa dah. You don't really see the difference. I agree. Unless you completely comparing. Lagi-lagi siri iPhone 12 ni Apple sasarkan pada pengguna iPhone sedia ada. Dia tak target user flagship Android yang dah pakai refresh rate tinggi. Sebab dia tak letak charger kan, so dia tahu user iPhone lama dah ada charger. Tapi itulah, bila dia tak letakkan charger tu, harga still mahal juga. Tak faham lah. Sebelum tu nak tanya, prefer OLED 60Hz ke LCD 120Hz? OLED. Mulakan dengan Saya akan always pilih OLED pasal bagi saya
refresh rate tak penting. Tapi LCD Warna. iPhone liquid retina lagi power daripada LCD lain. Dia boleh buat, dia boleh cakap all the marketing shit kat saya. Lepas dah guna tengok depan mata memang sorry. Color macam Andrew cakap, once you go 120 mungkin susah nak balik. Tapi when it comes to color, That's memang susah. Pasal saya dah pakai Super AMOLED sejak Samsung Galaxy S2. So saya tahu dia punya color macam mana. Lepas tu dia kenakan dynamic AMOLED apa semua. Jadi bila pergi ke LCD memang saya dah nampak. Pasal saya dah pakai benda tu dah dekat 10 tahun juga. Jadi memang tak boleh pergi LCD pasal mata dah tahu what is expected daripada sebuah peranti. So saya pick to choose OLED. Super Fazli? Kalau saya sendiri rasa okay, ni mungkin dah spoil gila-gila kan. So dua jenis skrin memang tak boleh nak samakan sebab walaupun dia kata okay, IPS LCD is 120Hz, OLED pakai 60Hz. Which one would you choose? Sebab dah biasa ada dua-dua tu, so macam So Fazli prefer akan beli dua-dua lah kalau diberi pilihan. ya betul. OLED, definitely OLED. Sebab image fidelity is a lot more important daripada high refresh rate. I agree. Kalau nampak lancar pun, kalau image quality tak sedap, what's the point? Betul. You win, you lose some lah. Walaupun saya puji Mi 10T punya LCD cantik gila, saya still suka OLED sebab macam anda semua katakan tadi, warna tu penting. Color science dia, hitam tu kena legam, kecerahan warna tajam dan butiran yang dipelihara tu semua penting. Lagi-lagi kalau saya ni jenis yang banyak ambil gambar dan juga men-stream kandungan secara tak selayan dalam telefon. Baiklah, kita dah cakap banyak pasal ni. Mari kita pergi lihat kamera iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max yang mana kononnya ada lagi profesional, dengan telefoto yang boleh zoom lagi jauh, ada sensor shift, lepas tu mode malam yang telah ditambah baik Dengan LiDAR punya sensor lagi. LiDAR sensor gimmick. No, dia tak mention kan LiDAR sensor tu rasanya. Ada. LiDAR sensor tu 6 times better autofocus performance in low light conditions. So dengan sensor LiDAR ni, Apple bukan saja fokuskan kepada realiti terlimbah iaitu AR, tapi turut akan membantu fokus pada mode malam dan juga membantu mode portrait yang jauh lebih baik berbanding dengan tanpa lensa tanpa LiDAR. Sebab sebelum ni mode portrait iPhone hanya gunakan telefoto, tapi dia kini guna LiDAR. Tapi sambil tu Apple juga kata menggunakan computational photography, mana itu adalah software perisian. So nak percaya software dia ke dia betul pakai LiDAR tu? Pasal dia dah seorang pengguna daripada iPhone 10, iPhone XS dan iPhone 11 Since dia memperkenalkan portrait mode yang boleh tukar color pun semua tu, saya tak pernah impress. Saya selalu perasan apabila guna kat real world, bukan macam dia tunjuk kat website dia, edge detection lari. Nak lagi-lagi kita ambil ada yang pop up yang hanya objek saja ada warna, lepas tu belakang yang diputih tu, tak pernah jadi. Melainkan betul-betul dalam situasi di mana pencahayaan yang banyak baru dia boleh detect. Dan dengan pengenalan LiDAR ni, akhirnya dia boleh nampak dunia dalam 3 dimensi. Bagi mereka yang tak tahu LiDAR tu apa ya, light radar. Macam 3D ToF dia sebenarnya, cuma lagi dia lebih pantas. Jadi dia boleh nampak objek yang kita nak. Jadi berdasarkan data tu, baru perisian akan potong. So dia kombinasi perkakasan dan perisian untuk menghasilkan fungsi membagikan background dengan foreground dengan lebih baik. Jadi dia kata ya macam tu, tengok demo kan. Tapi sebagai orang yang memang dah guna beberapa generasi iPhone, saya masih lagi akan skeptikal selagi tak ada dalam tangan. Tapi dia ada mention tak dia boleh macam untuk subjek biasa je, contohnya macam ambil gambar telefon, ada tak dia ada mention bagi tahu boleh buat bokeh juga, bokeh effect juga untuk portrait mode saja, bukan manusia. Portrait mode saja. LiDAR adalah untuk LiDAR dari segi fotografi dan videografi hanya untuk fokus dan mode malam serta portrait saja. Lain tak ni. Sebab tu saya katakan LiDAR ni seakan gimmick. Sebab dia macam peranti-peranti Android yang ada lensa makro ataupun lensa portrait tambahan 2 megapiksel, 5 megapiksel. Yang mana kalau kita tutup lensa tu, ambil mode portrait, masih boleh lagi berkesan seperti biasa. Dan dia buatkan saya persoalkan, kalau Google boleh 100% perisian, kenapa Apple juga pakai LiDAR? Sebab tu saya macam skeptikal. Adakah benar benda tu berfungsi dengan betul-betul atau hanya perisian? Jadi macam Obey cakap tadi lah, kita kena cuba kat dunia nyata dulu secara depan-depan. Mungkin kita boleh tutup jari dekat sensor LiDAR tu dan ambil mode portrait dan bandingkan kedua-duanya. Dan saya juga percaya sebenarnya dia punya main point dia bukan untuk fotografi. Ya, dia untuk AR. Dan dia lebih kepada AR. Dan kita tahu the next leap dalam AR. Dan kita tahu, kalau ingat satu interview di antara Tim Cook dengan tak salah saya The Verge.
Dia kata dia punya next leap in iPhone bukan iPhone sebenarnya, adalah untuk Google Glass. AR is the next big thing. Dia cakap kalau ingat masa dia introduce AR kit untuk kali pertama, iPhone 7 dan untuk immersive AR di mana karakter 3D yang kita ada diletakkan dengan betul dan juga boleh menyelinap di belakang objek, kena ada LiDAR mengikut sistem AR kit. Tapi kita tahu pada waktu yang sama, Pokemon Go dah support creature belakang objek. Betul. Dan kita tahu bahawa apa syarikat yang buat Pokemon Go tu? Niantic ada kena-mengena dengan Google tanpa perlu LiDAR, tanpa perlu data boleh. Sebab tu saya katakan tadi, kalau Google boleh bergantung semuanya pada perisian, kenapa Apple perlukan perkasasan tambahan seakan gimmick pada peranti Android lain? Kenapa pasal Apple? jawapan dia senang. Pasal benda tu ialah dia punya research, itu dia punya intellectual property. Kalau nak guna benda yang sama kena bayar, dan Apple is notorious for not wanting to use somebody else's punya teknologi. Bukan saja kena bayar, macam apa jadi dengan FaceTime punya lawsuit dulu. Dan kedua ialah kita tak ada control. Jadi in a way Apple mahu total control dan sistem yang diorang boleh percaya all the time. Kena ada LiDAR. Dan siapa yang pernah guna AR application dekat peranti 11 Pro Max pun, first time kita launch kena gerakkan tangan untuk few second. Jadi benda tu annoying. Jadi dia nak reduce the pain point di mana mengambil masa beberapa saat. Macam saya buat dulu ada app IKEA untuk bilik ni kita nak cek perabot dulu kan. Mana ni tak boleh nak tunjuk penyabut. Annoying. Jadi benda tu for me, LiDAR tu lebih kepada AR dan penggunaannya pada fotografi hanya sebagai side effect saja. So kira betul lah untuk fotografi LiDAR tu adalah gimmick. Bukan entirely true lah, sebab apa memang sebelum ni dia boleh guna buat portrait mode untuk apa, buat portrait bokeh. Tapi in my eyes lah, kata benda tu untuk refinement, bukan untuk bergantung dekat LiDAR je. Sekali lagi kita mesti kena tengok daripada depan dulu, baru kita boleh tahu adakah LiDAR tu gimmick semata-mata ataupun tidak. Lepas tu kamera soft photo juga telah ditambah dengan sokongan mode malam juga kali ni, yang mana orang yang suka selfie malam-malam, kenapa nak selfie malam-malam, kini akan lebih cantik lah. Dia night mode dia bukan saja pada true depth, tapi juga akhirnya pada lensa ultra wide. Betul. Wide tapi telefoto masih tak boleh. Ini saya rasa adalah kalau macam Fazli kata tak ada 120Hz ialah something yang killer. Macam buat rasa tawati. Saya secara peribadi sebagai seorang dah guna P30 yang dulu boleh all lens nak pakai night mode, depan je tak ada night mode. Bagi saya, apa alasan sebuah peranti yang jual harga sampai 6299 telefoto masih lagi tak boleh night mode? Tak masuk akal. Ini bagi saya, this is yang orang kata the thing yang saya tak boleh terima. This is the one. Ya, betul. Sepatutnya dah ada. Teknologi is there. Betul. Android dah 2 tahun boleh buat. Maybe apa sebab apa, untuk telefoto ni dia is a bit susah lah, sebab even though dia ada OIS, untuk basic kalau nak tangkap gambar night mode kan ada second count kan. Kalau lagi stabil, lagi panjang kan. So dia akan cari mana where is the best photo kalau nak ambil, kalau nak crop in case korang bergerak masa nak ambil that second time tu, masa tu. So bila benda tu macam tak perfect, jadi gambar night mode pun tak lawa. So dia tak nak ambil risk benda tu macam night mode you macam tak lawa. Better ambil je yang wide biasa je, and lagi better. Okay. Dengan kata lain, Apple mengaku bahawa Huawei punya system is the best. Mana sampai conclusion. Tak, you have to admit Huawei punya implementation ever since they introduce dekat Mate 20 Pro sebenarnya, saya rasa unrivaled. Dan P40 Pro Plus yang kita ada, the only reason saya tak recommend phone tu korang pasal tak ada GMS. Tapi kamera dia macam wow. Tapi kita tak boleh justify sebuah telefon hanya untuk kamera, pasal it's a smartphone, it's not a smart camera. Ya, betul. Tapi orang beli phone sebab kamera lawa. Tak. Mana ada, betul lah. Okay, Andrew macam mana lah pasal kamera iPhone ni? Kena cuba dulu untuk tahu. Tapi iPhone selalunya boleh ambil gambar yang cantik. So without a doubt, I think up there, but maybe not the best, but it will still be up there. Tapi di EXO still akan tak agree. Kita tengok. Okay, Fazli yang pandai dalam segi fotografi ni kan. Pandai. Mahir. Mahir. Apa pendapat Fazli mengenai Apple Pro RAW? Apple Pro RAW punya format lah. Sebab biasa guna mode Canon dengan Sony.
Kalau untuk Apple Pro RAW ni tak sure lagi macam mana, sebab dia kata boleh edit dekat dalam tu, dalam app Photos. Dan bukan setakat tu saja, bukan setakat foto saja, video pun ada sokongan RAW yang mana sambil rakam Dolby Vision tu, sambil tu boleh edit juga. Macam actually nak kena tengok dulu. Kita tak pasti lagi apa maksud Apple Pro RAW ni untuk Apple, sebab dia boleh tweak anything. Bila dia boleh guna je nama RAW tu, kita tak pasti lagi apa yang Dia patut namakan Steve Raw. yang tu memang kena tengok di sendiri. Dah boleh cakap apa-apa, kena tengok dulu. okey, betul-betul. Okey, sekarang kita dah cakap pasal yang mana 12 Pro Max dan 12 Pro dah lebih kurang sama saja. Okey, kita akan lompat kepada 12 dan 12 mini pula. Yang mana macam saya katakan tadi, itu adalah yang paling tarik perhatian saya, sebab boleh kata hampir semua ciri dah dimuatkan dalam tu, dan 12 dan 12 mini tiada beza kecuali daripada segi saiz saja. Dan lagi kamera dah ada wide angle, dua-dua wide angle ada. Screen OLED dah tak ada liquid retina yang pada LCD saja. Kemudian ada saiz yang kecil tapi masih lagi meluas, kecuali takut tu je lah. So, apa pendapat korang pasal iPhone 12 dengan 12 mini dia pula? 12 mini tak interesting bagi saya pasal terlalu kecil. Tapi iPhone 12 ialah sesuatu yang saya rasa price point dia just nice. Dia in between paling mahal Android dengan paling mahal Apple. Bagi orang yang tak nak belanja lebih, 4,000 is now acceptable price. Dan saya lebih memilih kepada 12. Kalau nak ada 44 ni, 12 ialah saya punya pilihan. iPhone 12 mini rasa macam there is no reason lah masa Betul. mula tengok, macam dia announce, hey, there's another one, there's a mini one. Tapi bila tengok balik iPhone 12 biasa kan, sebab dia dah ada macam mode untuk kecilkan, turunkan skrin. So nampak yang skrin ni masih lagi besar. So mungkin yang iPhone 12 mini ni satu device yang sama macam contohnya iPhone 5, iPhone SE contohnya. Sebab dia kata rekaan badan keseluruhan adalah saiz lebih kurang iPhone 8 ataupun iPhone SE. Tapi rekaan petak macam iPhone 4 dan skrin luas. So buatkan saya yang sekarang pakai iPhone SE sebagai peranti harian, saya dapat bayangkan kalau dia tak ada bezel yang besar atas bawah ni, mungkin lagi puas pakai. Tapi tak tahulah. Andrew macam mana? Tak lagi tu kan, Obey sebelum ni dia selalu bangga nakkan phone compact flagship. Bila iPhone dah tawarkan, dia tak suka pula. Apa benda ni? Dia ada sebab dia kenapa tak minat sekarang. Pasal benda yang 3 tahun lepas kita dah go beyond. Dulu saya tak banyak tengok video. Dulu saya tak banyak tak banyak consume media. Dulu hanya website dan juga Twitter. Sekarang saya dah banyak tengok video. Okay, faham. So saya punya pendapat 3 tahun yang lalu dah berubah, dan at the same time kita tahu hayat bateri sekarang lebih utama daripada anything else. Dan boleh compact, kalau bateri tak okey, no. Lagi Sama juga 5G argument kan? dengan 120 Hz. Okay, yes. Tapi untuk saya, iPhone 12 mini antara 4 iPhone model yang dikeluarkan semalam adalah yang paling menarik. Sebab apa tu? Sebab price point is one thing, dia antara yang paling murah, walaupun RM3,400 banyak duit juga. Tapi Sekejap, ni version tak silap tu yang berapa gig? 64 lah. 3399. 3399. I mean, selain daripada harga, kalau size dia memang macam ni je, and then semua ni adalah display, I rasa I boleh pakai as a daily driver. Like it's very exciting sebab I memang nak telefon yang kompak dan bukan mid range ataupun dia sacrifice in many areas. I mean, iPhone 12 mini masih boleh dikatakan sacrifice dalam spek sebab dia tak ada telephoto lens. Tapi ultra wide angle adalah lensa yang lebih orang gunakan. Dan telefon yang kecil tu bukan sebab you kata boleh kecilkan display kan kalau nak guna satu tangan kan. Okay, that's a fair point. Tapi bila nak masuk dalam poket macam mana? The phone is still big. So telefon yang lebih kecil yang berkuasa seperti iPhone 12 mini tu sangat-sangat menarik. Sebab Apple saya applaud sebab diorang antara very few phone makers yang masih fokus kepada telefon yang kompak dan berkuasa. Actually even the iPhone 12 is still quite compact. Kalau nak bandingkan dengan S20, yang S20 biasa pun dah besar lah. Inilah iPhone 12 punya comparison kalau bandingkan dengan iPhone 11 Pro Max. Belakang. Ni iPhone 12 iPhone 11 Pro. So
So masa malam tadi saya tengok acara pelancaran tu pun, yang paling buatkan saya wow, memang iPhone 12 mini. Sebab saya tak sangka ura-ura iPhone 12 mini tu betul-betul jadi reality. Sebab memang kita dah pegang mockup semua, tapi bila dah tengok real product dia pegang tu, kecil comel, tapi sampai tu skrin penuh. Dia macam sebelum ni beberapa tahun lepas ada orang ambil design iPhone 5 dan dia Photoshop buang semua bezel dan letak tu, and letak takut iPhone 10 tau. So benda tu akhirnya jadi reality. Sebenarnya kalau kita boleh rewind the time, kalau anda ingat dulu sebenarnya kita dah dengar rumor bahawa sebuah iPhone SE dengan rekaan iPhone 4 yang ada skrin iPhone 10 berapa kali delay. Betul. Saya starting to think yang benda yang delay berapa kali tu ialah iPhone 12 mini, yang diorang delay pasal kata tak logik untuk hasilkan sebuah peranti yang guna iPhone 4 punya design, tapi everything else design language berbeza. Kita buat launch satu yang besar dulu sekali dengan kecil. Betul. Yang ini menyelarikan rekaan bukan saja pada iPad Pro, iPad Air, tapi juga MacBook Pro. Betul. Jadi kalau orang yang memang totally into ecosystem of Apple, Ecosystem, semua produk dia have the same design language yang sangat. Betul. Sebab bila saya tengok tu, saya macam fikir 12 mini ni macam menarik juga nak jadikan sebagai daily driver, tapi nak juga try LiDAR tu. So nanti Obey nak bagi saya yang mana Mungkin korang cakap apa, this design is really macam sama kan dengan dia punya line up, which is iPad Pro, MacBook kan. Kau mungkin tak terfikir, tak takut ke kalau terbang dekat corner ke dia akan dent. Benda tu is actually memang lagi senang nak dent daripada pakai curve kot. Tapi betul sebab yang 12 mini adalah aluminium dan bahan binaan dia adalah lagi 12 Pro je lembut aluminium sikit. Lagi lembut sikit. Stainless steel. 12 dengan 12 mini adalah aluminium. Itu lagi senang dapat dent. Itu yang orang persoalkan. Antenna gate dan band gate mungkin akan kembali. Tapi aluminium iPhone sebelum ni bukan aluminium biasa, adalah aluminium 7000. Tapi itu sekadar just design kan, macam alah benda ni. We cannot fight the physics for him. Physics aluminium. Tapi betul lah. Even saya yang jaga peranti yang macam bayi ni pun, iPhone SE ni pun saya dah pakai skin di brand sebab dah dent atas ni terhentak dekat kereta je, sikit je. Okay, itu untuk rekaan. Tapi bagi saya, iPhone siri kali ni benda paling macam bukan controversial, tak ada pun, bukan tak ada je dekat rumah, which is MagSafe. Something yang buatkan rasa okay, ni tak ada lagi dekat pasaran lain. Tapi pada masa yang sama, dia bagi tahu secara subtle je. Dekat dalam kotak just ada kabel lightning je. Bukan MagSafe ni pada pendapat saya lah adalah untuk orang yang tak reti pakai wireless charging. Okay. Sebab dia tunjuk demo, letak ni tak boleh charge, tak boleh charge. So ada MagSafe, ngam-ngam charge. Macam seriously tak boleh charge wireless charging. Saya disagree sebagai orang yang ada few peranti dengan wireless charging. Isu dia bukan tak reti, isu dia ialah safety. Pasal kalau tengok Aman Fidas kat office, dia main letak je telefon di atas charger dia kecil. So sometimes kadang-kadang tengah jalan jatuh. Betul. Dan dia terkenal dengan memecahkan telefon. So dengan ada benda ni, dia akan melekat. Saya rasa ada that extra buffer yang memastikan dia akan always stick to the right position, giving you the right charging at the same time dan secure. Saya willing to pay untuk benda tu. Tapi kita tak tahu magnet dia kuat mana. Tak ada orang demo lagi betul-betul. Sebagai orang yang pernah guna iPad Pro, kita tahu magnet dia macam mana. Pasal dekat iPad Pro ada pun 16 ke 22 magnet kan. 16 ke banyak gila magnet. Dan kita tahu bila magnet yang digunakan, kita tengok sekila tu macam memang cukup kuat. Fun fact lah, semalam kan saya tengok Apple punya launching. Saya guna iPad Pro. Tadi saya guna case keyboard tu yang ada magnet yang kuat tu kan. So saya letak kat ni, baring kat atas katil. Lepas tu terjatuh. Nampak? Nasib baik tak bengkak bibir dia. Apple kita tak boleh percaya lagi. It's not like that. Not that strong. Itu bukti pengguna magnet kuat. Tapi kita harus ingat juga MagSafe, dia punya initial penggunaan dekat MacBook dulu supaya boleh tercabut apabila disentap. So dia ada define balance between really strong dengan good enough kalau tarik tak tersandung. Lagi satu dengan ada MagSafe ni juga, dia buatkan kita boleh sambil charge nirwaya, sambil tu kita boleh pakai peranti. Tapi tak tahulah macam kita angkat macam tu akan tertarik ke tak. Tapi nampak cara Apple present dia punya MagSafe ni like this is the future. Like dia tak mention langsung pasal dia punya fast charger through cable ke apa, memang dah tak ada. Sekarang saya sendiri nampak yang Apple akan abandon USB-C.
So Sebab dia kita akan dah guna wireless dengar charging je. ura-ura yang Apple akan buang Near port. adalah peranti near port yang akan datang mungkin 2022 ataupun 2023, dia tak pasti lagi sebab ada sekali tu rekaan tertiris yang melihatkan iPhone XS tak ada port langsung. Jadi bila dia buat letak MagSafe ni adalah satu tanda-tanda awal yang mana akan ada satu iPhone memang fully tak ada port, near port sepenuhnya. Dan Apple tak pernah fokus sangat pun dengan fast charging. Kalau tengok masa mula-mula dia cakap, oh Apple sekarang support fast charging. Dia just letak Fast charging. tulis itu je fast charging. Dia tak mention Cakap pun. pasal fast charging, wireless charging kali ni adalah 15 watt, 15 dua kali watt, ganda. ya. Power delivery kat iPhone dia pula adalah 20 watt, tambahan 2 watt daripada iPhone 8 dan ke atas. 18. Dan paling kelakar kat website Apple dia tak sebut fast charging, turbo chargeable. Wow. Okay, kita dah cakap lebih nak dekat 40 minit dah. Masa kita dah sampai ke penghujung. Okay, kita dah cakap pasal semua benda. Each one of us akan cakap apa benda yang paling suka dan apa benda yang kecewa. Saya start dengan saya dulu lah. Alright. Saya paling suka sekali ialah MagSafe. Okay. Pasal benda yang nampak cool dan orang yang selalu masalah dengan cas. Benda yang saya tak suka sebenarnya yang kita tak sempat nak cakap tadi ialah zoom digital yang limit kepada 12 saja tak silap, which is not acceptable. Bila kita tengok kat pasaran sekarang 30-50. Betul. Kurang-kurang 20 lah. Kenapa masih lagi 12 kan? Macam 12. what is up kan? Okay, itu saya punya gripe. Fazli, suka tak suka apa yang main? Apa yang saya suka dengan iPhone 12 is dia punya bezel is kecil. Tapi tak ada apa sangat pun sebenarnya. Tapi untuk Tapi yang beli juga design ni. untuk design it's not that pretty lah. Untuk design personal preference. Dari agree. depan Lagi tak lagi lawa. prefer ni. Lagi prefer yang ni daripada rekaan baru. Okay. Kemudian untuk at the time like this kan, masa macam ni kita kena pakai mask. Why dia tak letak je fingerprint Betul. yang Macam ada dekat iPad iPad Air Air. tu. Sebab sekarang kalau pakai Face ID, siapa je yang guna dekat luar macam tu? Kena Apple slide should letak je kira macam okay, this one off, one design. This year je kita akan buang Face ID, kita letak fingerprint. Tak apalah iPhone CE COVID edition. Itu dah lebih dah tu. Tapi at least dia tak buat phone ni as mid range kan. Amin, teruskan. Andrew? Okay, untuk saya ya perkara yang kita orang tak bincang sangat pun ia adalah processor dia. A14 Bionic. All these years Apple memang iPhone adalah telefon yang paling berkuasa bagi saya, Android ke apa ke. iPhone with the A14 Bionic chip will be the fastest phone maybe for the next year also. That's just how good Apple is. And ini antara sebab utama untuk saya pergi kepada iPhone. Performance. Game apa pun yang kat Android gaming phone ke apa, bila main kat iPhone je jauh lebih smooth. Walaupun RAM kecil. Kalau saya lah dia punya video processing lagi laju. Yeah. So performance will always be Apple's forte when it comes to the iPhone. And yeah, i14 Bionic said to be 50% lebih berkuasa daripada telefon yang paling berkuasa. Wow. Yang Andrew tak suka pula apa? Tak suka ia adalah I nak cakap tak ada high refresh rate, tapi I boleh tak kisah pasal tu kalau diorang buang notch tu. Tak tahan lah, besar sangat notch tu. So 2017 ni. Okay, untuk saya pula yang paling saya minat adalah iPhone 12 mini, yang mana rekaannya kecil, compact dan kekal berkuasa dengan A14. Ada MagSafe, semua feature lengkap. Saya telefoto tak kisah sangat pun, saya bukan nak intai orang ke apa pun. So buat angle ada dah mencukupi. So iPhone 12 mini adalah benda yang paling saya minat. Dan benda yang paling saya tak minat adalah masih lagi bertakuk lebar besar yang kononnya ura-ura kata akan lebih kecil. Tapi kalau dia kecilkan sikit mungkin boleh acceptable, tapi masih tak. Itu yang paling saya tak So suka. Fahim, adakah akan beli iPhone 12 mini? Nak review dulu. Baru akan decide nak beli ke tak. Andrew, beli yang mana? Kalau I tak bekerja dalam industri ni, yang I akan tukar telefon beberapa bulan sekali, I akan beli mini. Oh wow. I will Dua seriously mini. consider mini kalau Mini. kalau screen dia tak kecil sangat and battery life dia decent. Okay, rasanya kalau saya sendiri Kalau akan dia beli semua tak tahu. KOB. mungkin betul sebab setiap minggu aku tukar kan, so tak akan iPhone 12. Just nice.
Macam dia kecil. Dia sama macam saya punya review dengan S20 FE itu. Saya nak phone yang just do the basics right, at the right size dengan bateri yang saya rasa akan acceptable. Tak payah nak total gimmick macam lain apa semua. 12 is for me. Tak ada perkembangan yang terlampau ketara apa semua kan. Jadi kita dah cakap dengan pasal semua benda mengenai iPhone 12. Kita tak sempat cakap HomePod mini sebab bukannya masuk Malaysia pun dan Siapa peduli pun? tak, Aku je. dan bukan smart macam Google ke apa pun. Jadi itu sahaja daripada kami untuk segmen Sembang Lebat di Aman bersama dengan saya Fahim, Andrew, Fazli. FE. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.